Cerita nak cerita hak Yasin, nak cerita mula daripada ayat yang ke-13. Wadrib lahum matalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Allah nak cerita, Allah suruh Nabi SAW cerita pasal satu satu kaum yang duduk di satu negeri. Nama negeri itu negeri Antakya, yang ditafsirkan oleh para ulama mufassirin. Negeri Antakya, negeri itu diperintah oleh raja yang zalim, raja yang bukan Islam. Maka Allah utuskan beberapa orang rasul, lebih kurang 3 orang rasul Allah utuskan di negeri tersebut dalam waktu yang sama. Mula-mula Allah hantar 2 orang pergi dakwah, pergi menyeru kepada raja dan rakyat negeri itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka ingkar akan dakwah Nabi, dakwah Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka Allah bawa datang lagi, tambah lagi, fa'azzazna bithalith. Allah tambah lagi yang ketiga. Itu pun mereka ingkar juga akan arahan Allah Subhanahu wa taala melalui rasul-rasul mereka itu. Maka apa jadi? Datanglah seorang yang beriman kepada rasul-rasul ini. Seorang yang mana? Allah cerita dalam ayat yang ke-20, wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan semasa rasul-rasul itu diancam, 3 orang rasul ini berdakwah, menyeru kepada mereka. Inilah asam garam pendakwah, orang yang ajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka ini sentiasa diancam, mereka ini sentiasa dilabelkan macam-macam label. Label macam-macam, orang gila, tukang sihir dan sebagainya, pemecah belah masyarakat. Maka datanglah Allah Subhanahu wa taala sebut wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Dan semasa rasul-rasul itu diancam oleh kaumnya, datanglah seorang lelaki daripada hujung bandar. Aqsal Madinah, maksudnya Aqsa tu hujung, Madinah bandar. Datang seorang lelaki di hujung bandar dengan berlari, yas'a, dalam keadaan berlari. Sebab apa? Dia tahu rasul-rasul itu diancam oleh musuh-musuhnya. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Lalu memberi nasihat kepada mereka dengan katanya, wahai kaumku, turutlah ataupun ikutilah rasul-rasul itu. Jangan duk ancam dia. Dia mai tolong rasul-rasul itu. Allah dah hantarkan 3 orang rasul, mereka tak pakai juga. Maka Allah datangkan kawan mereka sendiri yang dia kenal, duduk di hujung bandar. Duduk di hujung bandar. Dan Allah nak ceritakan saat-saat yang genting, yang mana mereka ancam rasul-rasul itu dengan ancaman nak memenjarakan mereka, nak ambil rasul-rasul itu, penjarakan ataupun nak kejam rasul-rasul itu. Lana narjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Dalam ayat 18 yang Allah sebut qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Mereka ni cabar rasul-rasul dengan berkata apa? Pada rasul kami tidak mahu ditimpa bala bencana akibat perbuatan kalian. Andai kata kalian meneruskan juga seruan ini, kami pasti akan tangkap dan akan menyiksa kamu dan dengan siksaan yang teruk. Lanarjumannakum, akan merejamkan kamu, tangkap, kejam dan siksa kamu dengan siksaan yang teruk. Ini ancaman yang rasul-rasul itu dapat daripada kaum dia. Maka datanglah dalam saat-saat genting ini seorang lelaki yang datang daripada tempat yang jauh dalam keadaan dia berlari. Allah cerita aqsal madinati yas'a. Dia datang dalam keadaan berlari, yas'a, cepat.
Maka dia nasihat kepada kaum dia, ya qaum ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutlah rasul-rasul itu. Lelaki yang beriman yang duduk di luar bandar ini, bukanlah seorang pembesar negara pun, bukan orang besar-besar dah, bukan seorang negara dah, bukan seorang kenamaan yang berpangkat, bukan datuk, bukan Tan Sri dah. Tapi sebaliknya dia semua cuma seorang manusia yang biasa. Seorang manusia yang biasa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang yang biasa yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman bukan sekadar di dalam hati. Bukan dalam hati saja dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi memahami makna dan tuntutan iman. Dia menzahirkan iman dia dalam bentuk-bentuk amal. Dia mempertahankan nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia beriman dalam hati je. Dia pilihlah depan. Sebab aku beriman, aku percaya ke Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tak berani nak menzahirkan diri dia. Dia tak berani nak menyatakan kebenaran. Walaupun dia tahu itu benar, dia tak berani. Sebab ada sebab-sebab yang lain. Dia takut nak kena sagi orang tangkap dia, dia takut sagi orang buang kerja dia takut periuk nasi dia. Terbalik dan sebagainya. Tak ada isi. Tapi lelaki ini bukan sekadar dia beriman dengan hati dia, tapi tindakan dia berbentuk amali untuk membantu rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, dia negeri dia. Dia faham makna iman itu bukanlah hanya duduk diam. Tuan, iman itu bukan hanya duduk diam saja, berdiam diri tak ada. Tapi iman itu perlu ditegakkan. Dia faham itu. Iman itu perlu ditegakkan, iaitu menegakkan yang hak, menegakkan kebenaran dan menidakkan atau menolak segala kebatilan, perkara yang salah. Justru apabila beliau mendengar apa yang berlaku, maka segera beliau berangkat untuk membela rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membela kebenaran. Ada ulama menyatakan bahawa lelaki tersebut adalah seorang penenun kain. Dia tukang buat kain, dia tenun kain. Ada yang mengatakan dia seorang pemahat batu, dia ukir batu. Tapi dia akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian daripada hasil kerjanya, apa yang dia buat tu hasil dia buat, hasil dia jual, barang-barang yang dia buat itu dia nafkahkan untuk diri dia, dan sebahagian lagi dia nafkahkan untuk akhirat. Dia tolong nabi-nabi, sedekahkan untuk perjuangan Islam dan sebagainya. Inilah kisah seorang yang boleh, yang soleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dia mai berlari-lari jumpa rasul-rasul ini, jumpa kaum dia, berhadapan dengan orang-orang yang zalim, orang-orang yang menentang rasul-rasul ini, orang-orang yang ancam rasul ini supaya jangan kacau kami. Kalau kamu kacau lagi, kami akan tangkap dan akan bunuh kamu, akan rejam, akan siksa kamu dengan siksaan yang amat pedih. Ini dia ancam oleh puak-puak dia. Tapi dia main dalam keadaan dia berlari. Maknanya dia mukmin yang sejati. Dia seorang rijal, dia seorang mukmin yang kuat. Lalu bila beliau tiba tempat yang mana para rasul itu sedang dibicarakan itu, dia pun kata kepada kaum dia, ya qaum ittabi'ul mursalin, wahai kaum aku, ikutlah sekalian rasul ini. Inilah sifat seorang rijal, seorang lelaki, seorang yang saleh, yang patut kita teladani, yang tinggi takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila tidak takut dan gentar untuk menyatakan kebenaran, tak takut, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut untuk menyatakan kebenaran Islam,
Kat siapa? Kepada kaum dia. Sedangkan kaum dia masa tu ancam dah Rasul-Rasul ini. Dan dia pun, kalau dia takut juga, dia pun terancam. Dia takut juga, dia pun asa terancam. Tapi dia berani gagah. Dia gagahkan diri dia. Sebab dia hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia terlupa yang depan dia tu ramai yang mengancam dia untuk membunuh dia. Inilah sifat seorang rijal yang tinggi takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Nama dia saya sebut tu, nama dia Habib An-Najjar ataupun Habibun Najjar. Habibun Najjar. Dia main dalam keadaan berlari-lari. Inilah pejuang pembela agama yang sebenar. Dalam keadaan manusia yang banyak kekeliruan, dalam keadaan manusia yang sekarang ini manusia kadang-kadang dia gopoh, dia kalut nakkan sesuatu. Banyaklah kita pun gopoh. Manusia memang Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu dijadikan dalam keadaan dia keluh kesah. Idza massahu syarru jazua, bila dia susah, bila dia susah dia keluh kesah. Ni manalah tak ada orang tolong aku ni, pergi cari orang suruh tolong dia, ajak mai kita duduk sekali tolong. Ni dalam keadaan keluh kesah. Ni kita susah sekarang ni, kita ditindas, kita tak boleh nak buat apa ni. Ajak mai duduk sekali, berhimpun, buat pakatan. Tuan-tuan, dalam keadaan keluh kesah, idza massahu syarru jazua. Ini contoh manusia dalam keadaan keluh kesah. Dia tak ingat bila dia susah, dia cari orang, dia keluh kesah, dia cari pembantu dia, cari orang supaya boleh kawan dengan dia, boleh tolong dia dalam keadaan dia susah. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi apabila dia senang, dia dapat kebaikan, dia dapat manfaat daripada bantuan kawan-kawan dia, dia dapat manfaat daripada apa yang dipakat. Dia lupa diri dia, dia kikir. Allah sebut manu'a. Dia terlupa bahawa hasil perkataan, hasil yang dia dapat itu ada juga orang lain tolong dia. Dia terlupa kawan dia, dia terlupa dia terlupa. Maka dia nak apa? Dia nak sangat cepat dia dapat nikmat tu dengan cepat. Dia nak perubahan dalam diri dia, dalam negara, dalam negeri itu cepat. Maka dia lupa orang lain, dia buat keputusan sendiri. Anda faham tak tuan? Buat keputusan sendiri, dia lupa kawan dia, dia lupa hak dia. Ini manusia. Allah kata idza massahul khairu manu'a. Bila dia dapat kesenangan, dia lupa orang lain. Ini jadi yang nak jadi sekarang ini. Maka Allah datangkan penyelamat. Ulama-ulama bersepakat, bermesyuarat dan sebagainya, bagi jalan supaya jangan kalut, jangan gopoh. Islam menang bukan dalam keadaan gopoh-gopoh. Islam menang bukan dalam keadaan kita keluh kesah. Kita dapat dalam ketenangan Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Mengaji sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah para sahabat. Kita ada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada kitab Al-Quran, kita ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ada sejarah kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah Nabi berdakwah, sejarah Nabi dalam keadaan Nabi memerintah, ada dalam keadaan Nabi menghadapi peperangan dengan musuh. Kita
Kita kena baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Muslimin muslimat rahimakumullah. Begitu juga dengan kisah ini. Kisah Habibun Najjar. Dia tahu Rasul-Rasul ini yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia imani, dia datang cepat untuk dia membela Rasul-Rasul ini supaya Rasul-Rasul ini tidak diapa-apakan oleh kaum dia. Tapi apa yang kaum dia buat, tuan-tuan? Nanti ada cerita lah kali apa dia terjadi kepada dia. Sambung ayat 21, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Turutlah orang-orang yang tidak meminta-minta kepada kamu, tak minta balasan apa pun. Ittabi'u man la yas'alukum. Ni Habibun Najjar ni, Sahibul Yasin, digelar Sahibul Yasin, Habibun Najjar. Cerita ada dalam surah Yasin. Habibun Najjar disebut menyeru kepada mereka, ittabi'u man la yas'alukum. Turutlah mereka ini, bukan minta apa pun ke hamba. Man la yas'alukum ajra, tak minta apa balasan pun. Wa hum muhtadun, sedangkan mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah terangkan kepada kita, Para Rasul itu menjalankan tanggungjawab berdakwah kepada kaum dia. Tak minta apa-apa pun balasan, tak minta pun duit ringgit, tak minta pun apa pun, tak minta pengajaran daripada penduduk, tak minta pun. Dia hanya mai berdakwah, jalankan tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu Habibun Najjar ni seru kepada mereka, kaum dia. Siapa hamba duduk lawan mereka ni? Dia main ni bukan minta apa pun, bukan minta tanah pun kat hamba dah. Dia main hanya nak mengajak kamu kembali kepada fitrah. Dia nak mengingatkan kamu bahawa kamu dulu masa di alam roh dulu, kamu berjanji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu nak sembah Allah yang esa, yang satu. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Allah kata dekat roh-roh. Masa di alam roh dulu, kita di alam roh dulu, Allah sebut apa? Adakah aku ni Tuhan kamu? Kita semua pakat mengaku, ya, kamu Tuhan kami, ya Allah. Tapi di atas dunia kita lupa. Maka Rasul-Rasul ni mai Allah utuskan supaya mereka ingatkan kamu janji kamu dulu. Maka ikutlah mereka ni. Dia bukan minta apa pun, tak minta pun sebidang tanah untuk buat rumah dah. Mereka hanya mai menjalankan tugas mereka yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan kamu daripada azab neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia terang lagu tu kat kaum dia. Dia terang lagu tu kat dekat kaum dia. Mereka ni mai bukan minta apa pun dekat Allah. Ajaran yang dibawa oleh mereka adalah benar, yang dibawa oleh Rasul-Rasul itu adalah benar. Tak mirip pun sebarang upah pun. Inilah bukti bahawa mereka ini benar, mereka ini betul apa yang dibawa oleh mereka. Sebab di antara tanda-tanda itu, sebab mereka tak minta apa pun, imbuhan gaji tak minta pun. Itulah tanda-tanda kebenaran. Tapi apa mereka dapat? Apa yang mereka buat kepada Rasul-Rasul ni? Rasul-Rasul dapat apa tuan? Dapat siksaan, kesakitan yang penduduk di situ buat kepada mereka. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan apabila ditanya, sudahkah engkau menerima agama mereka? Maka menjawabnya, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku dan yang kepadanya lah aku
akan kembali dan kamu semua akan kembali. Bila diseru ittabi'u man la yas'alukum, ni aku nak habaq kat hamba ni, jom kita ikut depa ni, ikut rasul-rasul ni. Dia tak minta apa pun kat kita. Dia bawa apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan kebenaran. Jom kita ikut depa. Maka apa yang kaum dia jawab? Apa yang penduduk Antakya ini jawab? Dia tanya balik dekat lelaki. Dia tanya balik dekat Habibun Najjar. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Apa dia jawab? Apa yang mereka dia bertanya balik kepada Habibun Najjar. Ni hang duk suruh kami ni, hang dah beriman ke kat dia? Hang dah beriman ke kat dekat rasul-rasul ini? Anda sembah ke apa yang rasul-rasul ni sembah? Soalan macam tu. Hang duk suruh kami, hang duk ajak kami, hang lagu mana? Dia kata apa? Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Kalau aku tak sembah apa yang rasul-rasul ni sembah, macam mana aku nak ajak hamba? Kan? Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku? Mestilah. Dan kepadanya lah aku dan kamu akan kembali. Akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ayat ini dijelaskan pendirian Habibun Najjar ni, lelaki yang beriman kepada kaumnya. Dijelaskan kepada kita, menyatakan bahawa tidaklah harus bagi aku menyembah melainkan Tuhan yang menjadikan aku, Tuhan yang menciptakan aku. Mestilah aku sembah dia. Betul? Inilah fitrah manusia. Fitrah manusia ialah percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan yang menguasai alam ini. Dan kita semua percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan kita yang menjadikan sekalian alam ini termasuk diri kita. Kan? Berdasarkan fitrah itulah lelaki berkenaan bertanya. Bertanya apa? Adakah patut dia tidak menyembah Tuhan yang menciptakan dia kepadanya? Dan kita semua akan dikembalikan kepadanya. Patut tak kalau kita sembah orang lain, tak sembah Allah Subhanahu wa taala? Tak patut. Soalan akal. Ta'attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahman bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Ta'attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahman bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Ayat ni ayat tanya. Mula dengan hamzah istifham. Tanya, patutkah aku menyembah beberapa Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala? Sudah tentu tak patut. Memang tak patut. Kerana jika Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah hendak menimpakan aku dengan sesuatu yang bahaya, mereka tidak dapat memberikan sebarang syafaat, tak dapat tolong aku pun. Dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan aku. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala nak bagi mudarat, nak bagi bahaya kepada kita, siapa boleh tolong kita? Tak ada orang boleh tolong pun. Tak ada. Bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun. Tak ada sesuatu pun yang boleh tolong kita, boleh menyelamatkan kita, yang boleh bagi syafaat kepada kita untuk kita lepas daripada bahaya yang Allah nak bagi kita. Dia tunjukkan soalan-soalan ni kepada kaum dia yang tak mau beriman. Dia tanya balik. Dia tunjukkan soalan-soalan ni
Attakhizu min dunihi alihatan in yuridir rahman. Ni patut tak aku ni sembah Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Patut dah. Sudah tentu lah tak patut. Sebab apa? Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia nak bagi kita bahaya, yuridur rahman bidurrillah. Kalau Allah kehendak nak bagi bahaya kepada kita, bidurrillah tughni anni syafa'atuhum, dengan satu bahaya, dan la tughni anni syafa'atuhum, tak ada orang boleh tolong kita, tak ada orang boleh bagi syafaat kepada kita, tak ada orang yang boleh menyelamatkan kita daripada bahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak timpakan kepada kita. Tuan-tuan, ini satu kaedah ataupun uslub berdakwah yang digunakan oleh beliau, oleh Habibun Najjar. Syarat berjidat, dia tanya balik, soal jawab, uslub dakwah ni, soal jawab. Ini adalah uslub dakwah yang mana kaedah ini diguna pakai. Dia tanya, patutkah bagi kita mengambil ataupun menyembah Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan ucapan yang panjang, dia telah memberikan peluang kepada Rasul-Rasul itu berehat. Nah, inilah pembela Rasul, pembela kebenaran. Dan Rasul-Rasul itu letih dah berhadapan dengan kaum dia. Maka dia berucap, dia bertanya, bersoal jawab dengan kaum dia sendiri. Maka dia bagi Rasul-Rasul ini berehat dengan pendekatan ini. Segala penyiasaan kezaliman yang ingin dilakukan oleh kaum dia terhadap para Rasul itu dapat diringankan ataupun ditangguhkan dengan sementara waktu dia tangguh. Sebab apa? Dia berdialog. Dalam keadaan dia ancam Rasul-Rasul ini nak bunuh, nak tangkap, nak rejam, nak bagi siksaan yang sangat pedih. Dia tahu berita ini, dia lari, dia mai, maka dia seolah-olah dia sekat perbuatan mereka ini untuk